Tak ada orang jaga. Tak ada pun. Sekejap. Sikit lagi. Dah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat semua? Sihat cik ya? Alhamdulillah. Wah, ketua kelas dah datang ya? Ketua bas. Ketua kelas lain. Ketua kelas duduk. Ketua bas. Ketua bas dah datang ya. Alhamdulillah ada ketua bas. Ya? Driver bas. Driver bas tak duduk tengah-tengah. Driver bas kat depan je. Tak apalah. Liza mana Liza? Tak datang? Oh, masih belum selesai urusannya. Belum sampai ke tak datang? Tak WhatsApp? Tak, Kak Zah kata tak. Ketua kelas tahu. Oh, tak ketua. Cik Zai mana Cik Zai? Belum sampai lagi. Amboi, lambatnya. Okey. Saya rasa saya dah lambat dah ni. Baik, hari ni kita berada di muka surat berapa? 423. Okey, bab yang ke-60 kan? Sempat tak ni? Sekejap. Okey, kita ada 3 bab yang sama. 61, 60, 61 hingga 62. Jadi saya nak combinekan lah. Nak gabungkan ketiga-tiga perbincangan. Sebab cerita perkara yang sama. 62. Okey, mudah-mudahan sempat Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bab kita yang ke-60, muka surat 423 bertajuk buang air kecil dengan posisi berdiri dan duduk. Dalam bahasa Arabnya berbunyi babul bauli qa'iman wa qa'idan. Okey, buang air kecil dengan posisi berdiri dan duduk. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Adamu qala حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن خذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. Maksudnya, Adam meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Al-A'mash, dari Abu Wa'il, dari Hudzaifah, dia berkata, Nabi SAW pergi ke tempat pembuangan sampah satu kaum, lalu buang air kecil di sana dengan posisi berdiri. Kemudian baginda meminta diambilkan air, maka aku membawakannya kepada baginda, lalu baginda pun berwuduk. Hadis ini nombor 224 tercantum juga pada hadis nombor 225, 226 dan 228.
2471. Okay, so kita ada 3 tempat yang membincangkan hadis yang sama dalam kitab Imam Al-Bukhari. Baik, seterusnya kita lihat di sini syarah judul bab. Kita ada perkataan babul bauli qa'iman wa qa'idan. Maksudnya bab buang air kecil dengan posisi berdiri dan duduk. Ibn Battal berkata, hadis ini menunjukkan bolehnya buang air kecil dengan posisi duduk berdasarkan qiyas aula. Artinya, jika buang air kecil dengan posisi berdiri, maka sudah tentu melakukannya dengan posisi duduk lebih dibolehkan lagi. Jadi isu kita dalam hadis ini ialah betul ke Nabi SAW dia buang air kecil dalam keadaan yang berdiri? Okey. Jadi kalau Nabi SAW buang air kecil dalam keadaan berdiri, ada tak di sana hadis yang lain menunjukkan kepada kita Nabi buang air kecil dalam keadaan yang duduk? Jadi sekarang yang betul mana satu? Duduk ke berdiri? Yang sunnahnya mana satu? Kencing dalam keadaan berdiri ataupun kencing dalam keadaan yang duduk? Okey. Baik, seterusnya kita lihat di sini perbincangan yang dikemukakan kepada kita. Menurut saya di sini ialah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Terdapat kemungkinan bahawa yang diisyaratkan oleh Ibn Battal iaitu tentang kencing dalam keadaan yang duduk. Okey, tadi sebab Ibn Battal kata apa? Kalau kencing dalam keadaan yang berdiri dibolehkan, bahkan kencing dalam keadaan duduk pasti lebih-lebih lagi dibolehkan. Maka apakah hadis yang digunakan oleh Imam Ibn Battal ketika dia mengeluarkan pendapatnya itu tadi? Jadi di sini Imam Ibn Hajar kata apa? Terdapat kemungkinan bahawa yang diisyaratkan oleh Ibn Battal tersebut adalah hadis Abdul Rahman bin Hasana, yakni yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Ibn Majah dan ulama lainnya. Hadis tersebut berbunyi, macam mana bunyi hadisnya? Begini ya. Bala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Jalisan maknanya dalam keadaan yang duduk. Jadi kita dah ada 2 hadis dah di sini. Satu hadis yang menunjukkan Nabi kencing dalam keadaan yang berdiri. Sekarang hadis kedua menunjukkan kepada kita Nabi kencing dalam keadaan yang duduk. Okey. Bala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Faqulna, maka kami pun kata, unzuru ilaihi yabulu kama tabulul mar'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil dengan posisi duduk. Lalu kami pun berkata, lihatlah, baginda buang air kecil seperti cara perempuan buang air kecil. Kita orang perempuan buang air kecil berdiri ke duduk? Tak boleh diri. Tak sempat diri. Oh gitu ya. Oh tak sempat duduk. Macam mana tak sempat diri ke tak sempat duduk? Kelakar buat diri. Okey. Orang perempuan kencing duduk. Kalau diri tu ngompol. Okey. Faham. Kelakar pula jadi. Okey, so sebab tu dia kata sini kan, bila mereka melihat Nabi SAW ada beberapa keadaan lah ya, Nabi kencing dalam keadaan yang duduk tu, mereka meletakkan situasi itu sebagaimana wanita. Kan sebab tu mereka kata, lihatlah Nabi SAW dia kencing sebagaimana orang perempuan. Bukan nak kata Nabi ikut cara orang perempuan, bukan gitu. Tapi kita perempuan kebiasaannya.
Okey, kencing dalam keadaan yang duduk. Okey, nak cakap duduk ke macam mana? Nyangkung. Okey, bolehlah. Mana-manalah yang penting faham. Baik, seterusnya. Imam Ibn Majah menukil dari sebahagian gurunya, dia berkata, buang air kecil dengan posisi berdiri merupakan kebiasaan bangsa Arab. Jadi itu adat mereka. Ya. Tidakkah engkau melihat bahawa dalam hadis Abdul Rahman bin Hasanah, mereka mengatakan beliau, iaitu Nabi, buang air kecil dengan posisi duduk. Seperti cara orang perempuan buang air kecil. Sedangkan pada hadis Hudzaifah, mereka mengatakan baginda, itu Nabi, buang air kecil dengan posisi berdiri. Seperti cara salah seorang dari kalian yang buang air kecil dengan posisi berdiri. Jadi hadis Huzaifah yang sedang kita baca, bab 60 ni. Ni panggil hadis Huzaifah. Hadis Abdul Rahman cerita tentang Nabi kencing dalam keadaan yang duduk. Nabi buang air kecil dalam keadaan yang duduk. Baik. Dengan demikian, hadis Abdul Rahman di atas menunjukkan bahawa Rasulullah SAW ingin menentang tradisi bangsa Arab. Bukan menentang, kita berkata menyelisihi. Okey, menyelisihi. Menentang tu macam nak tolak sangat kan? Tapi tak juga. Menyelisihi tradisi bangsa Arab yang kebiasaannya mereka ini kencing dalam keadaan yang berdiri. Kerana itu, beliau buang air kecil ketika dengan posisi duduk itu tadi dalam hadis Abdul Rahman. Baik, sebab posisi ini lebih menutup aurat. Kalau kita lihat posisi buang air kecil dalam keadaan yang duduk, dia lebih menutup. Okay, nampak lebih tertutup, lebih terjaga situasinya. Jadi dia kata posisi ini lebih menutup aurat dan lebih aman dari terkena percikan air kencing. Okay, itu juga lebih utamalah. Kalau berdiri mungkin ia terpercik ataupun dia berada di keadaan yang mana-mana. Ini adalah hadis yang sahih. Jadi hadis Abdul Rahman itu tadi yang menunjukkan Nabi buang air kecil dengan posisi duduk, ia adalah hadis yang sahih yang disahihkan oleh Ad-Darqutni dan yang lainnya. Terlebih lagi, makna hadis ini dikuatkan oleh pernyataan Aisyah berikut. Jadi ada statement lain yang dikeluarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata apa? Ma bala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah buang air kecil dengan posisi berdiri munzu unzila alaihi al-Quran, sejak diturunkan Al-Quran kepada baginda. Jadi Aisyah dia kata apa? Nabi dia tak lagi kencing iaitu buang air kecil dalam keadaan yang berdiri, okay, setelah Al-Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh faham di situ dia ada dua masa. Okay, satu sebelum pada zaman jahiliah lah, kita sebut semikian. Itu pada zaman sebelum kedatangan Islam dan setelah kedatangan Islam. Jadi bila kita faham di sini apa yang Aisyah sebutkan ialah kemungkinan, kita sebut kemungkinan. Sebab nanti di hujung pada bab yang ke-61 kita akan lebih nampak lebih jelas. Apa yang disebutkan oleh Aisyah ini sebenarnya bukanlah begitu maksudnya. Namun kalau kita rujuk di sini, kita dapati bahawa kemungkinan pada zaman jahiliyah, itu sebelum kedatangan agama Islam, Nabi SAW buang air kecil dalam keadaan yang berdiri. Tapi setelah diturunkan Al-Quran, Nabi SAW tidak lagi kencing dalam keadaan berdiri. Tapi posisinya ialah duduk. Kita pegang itu dulu ya. Baik. Hadis tersebut diriwayatkan pula oleh Abu Awanah dalam kitab sahihnya, juga oleh Al-Hakim. Selesai kita bincang tentang judul bab itu tadi. Baik, seterusnya kita masuk kepada syarah hadis. Di sini kita ada perkataan an Abi Wa'ilin, dari Abu Wa'il, nama perawi ya. Abu Daud At-Tayalisi meriwayatkan dalam musnadnya dari Syu'bah, dari Al-A'mash, bahawa dia pernah mendengar Abu Wa'il. Dia dengar hadis ini daripada Abu Wa'il. Dalam riwayat Ahmad disebutkan dari Yahya Al-Qattan, dari Al-A'mash, dia berkata,
Abu Wa'il meriwayatkan kepada aku. Okey, tak complicated sangatlah tu tadi. Seterusnya di sini kita ada perkataan subatata. Subatata qaumin. Tempat pembuangan sampah satu kaum. Makna lafaz subatata dibaca dengan mendammahkan. Dhammah maknanya depan. Okey. Baca baris depan, bukan baca baris atas Alif di atas A, alif di bawah I, alif depan U, A, I, U. Okey, macam tu. Jadi bahasa Arab kita panggil dhammah Dibaca dengan dhammah iaitu baris depan huruf sin jadi bunyinya su. Okey, su. Dan diikuti oleh huruf ba, ba kita baca baris atas. Okey, suba bunyi dia. Adalah mazbala dan kunasa. Okey, dalam bahasa yang lain subatata juga dipahami oleh orang Arab sebagai mazbala dan kunasa. Apa maksud mazbala dan kunasa? Iaitu tempat buang sampah. Tempat buang sampah yang berada di perkarangan rumah ataupun di sekitaran. Tempat, kalau kita nak kata macam mana kita rumah flat kan? Kita setiap kawasan ada tempat buang sampah kan? Okey, macam tu tempatnya. Yang ada di kawasan perumahan. Baik, seterusnya di sini kita apa? Biasanya tekstur tanah di situ gembur. Gembur tu maksudnya subur, mudah resap air. Okay, mudah resap air begitu. Tekstur tanah di situ gembur sehingga air kencing tidak mudah memantul kembali ke arah orang yang buang air kecil. Jadi bila air kecil tu kan, air kecil, air kencing tu kena kat tanah itu dia mudah meresap. Jadi dia tak memantul lah kerana tekstur tanahnya yang lebih lembut. Sebab tu Nabi SAW di sini dalam hadis ini dikatakan kencing dalam keadaan yang berdiri itu tadi. Baik, ini sebahkannya tempat sampah tersebut kepada satu kaum. Baik, kenapa dalam hadis ini sebut subatata qaumin? Ada perkataan kaum kan dekat situ kan? Okey, kenapa? Maka dia kata begini, adalah untuk menunjukkan bahawa tempat itu bukan milik pribadi. Tempat yang Nabi SAW berdiri untuk buang air kecil tu kan, ia bukan milik pribadi orang lah, bukan milik seseorang. Contoh kita ada rumah, mungkin tempat buang sampah tu milik pemilik rumah, orang rumah tu. Tapi bukan begitu. Kalau disebutkan kaum maknanya ia milik orang ramai, umum. Tempat umum. Siapa-siapa saja boleh buang sampah di situ, siapa-siapa saja dia boleh buang air kecil di situ. Okey, itu maksudnya. Seterusnya di sini dia kata, tetapi merupakan tempat khusus iaitu milik umum. Kerana biasanya tempat seperti itu tidak luput dari najis. Maka Nabi pun buang air dengan posisi berdiri. Jadi nak dikatakan logik akalnya beginilah. Kenapa Nabi tak duduk masa buang air kecil di situ? Kenapa Nabi berdiri? Sebab dibimbangi persekitaran tempat itu banyak kotoran. Kalau duduk mungkin terkena baju. Begitu maksudnya. Sebab tu Nabi SAW buang air kecil dalam keadaan yang berdiri itu tadi. Ini untuk menjawab tanda tanya orang yang mempermasalahkan posisi seperti itu dengan alasan air kencing dapat merapuhkan dinding sehingga menimbulkan mudarat. Betul ke? Betul, setuju. Air kencing boleh merapuhkan dinding. Tak pernah nampak. Okey, mungkin kita Singapura tak mengalami masalah itulah ya. Di tempat lain lah. Tempat tu kalau biasa orang buang air kecil tu dia ada asid. Asid. Ada asid ada asid yang boleh merapuhkan lah kata panggil dinding tu lah tadi kan. Jadi di sini adalah juga orang mempermasalahkan takut nanti kalau kencing dalam keadaan berdiri itu dia terkena tembok tu kan. Bila kena tembok tu dia akan buat tembok tu jadi dia punya kekuatannya tak berapa sangatlah menimbulkan mudarat. Boleh buat runtuh dan sebagainya.
Selain itu, terdapat jawapan-jawapan lainnya. Maka di sini kita ada beberapa jawapannya tentang isu inilah, iaitu kencing dalam keadaan yang berdiri yang boleh menyebabkan merapuhkan dinding hingga menimbulkan mudarat. Maka dia kata di sini terdapat jawapan-jawapan lainnya sebagaimana terlihat pada beberapa perenggan di bawah ini. Baik, yang pertama, kita katakan bahawa posisi baginda saat buang air kecil adalah di atas tempat sampah itu, bukan ke arah temboknya. Kak Som faham? Kenapa Kak Som tengok saya macam nak telan? Faham tak Kak Som? Okey. Maknanya Nabi kencing dalam keadaan yang berdiri tu kan, bukanlah kencing ke arah tembok tu, tapi ke arah sampah yang banyak tu tadi. Maka dia kata hal ini dinyatakan secara jelas pada riwayat Abu Awanah dalam kitab sahihnya. Okey, satu settle kat situ. Atau kita ada pendapat yang kedua di sini. Atau dapat dikatakan ada kemungkinan. Semua ni kemungkinan ya, bukan kita kata satu pendapat yang muktamad. Hanya kemungkinan sahaja. Ada kemungkinan Rasulullah sudah mendapatkan izin dari mereka, iaitu pemilik rumah ataupun yang berada di sekitar tempat pembuangan sampah itu. Baik izin secara lisan maupun dalam bentuk lainnya. Jadi bila Nabi dah dapat keizinan untuk buang air kecil di situ, tak kisahlah nak buang dalam posisi yang bagaimana. Berdiri ke, kena tembok ke, tak kena tembok ke kan. Itu maknanya bukan menjadi isu lagi. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan begini. Atau kerana buang air di tempat sampah merupakan satu hal yang dapat ditolerir. Okey. Yang dapat kita tolerate lah. Tolerate maknanya apa dalam bahasa Melayu? Terima toleransi. Tolerate bahasa Melayu. Bertolak ansur lah sama juga. Okey. Yang dapat diterima lah. Okey, senang dapat kita. Yang dapat diterima oleh penduduk setempat. Yang dapat diterima oleh penduduk setempat. Maknanya orang-orang dekat situ memang buang air kecil dekat kawasan sampah tu kan. Jadi tak jadi isu lah nak buang air kecil dalam keadaan berdiri, kena tembok ataupun tidak. Ataupun duduk tu tadi. Baik, seterusnya kita ada pendapat yang keempat. Atau dikarenakan baginda mengetahui bahawa mereka pasti mempersilakan Rasulullah SAW untuk buang air di situ. Okay, tak apalah Nabi nak buang air dekat situ ataupun tidak, itu semua pasti dipersilakan ataupun diizinkan. Tak menjadi isu. Yang kelima, atau boleh jadi kerana hanya Rasulullah SAW yang dibolehkan mempergunakan harta umatnya. Termasuk tempat baginda buang air kecil tersebut. Sedangkan orang selain Nabi tidak diperbolehkan melakukan demikian. Jadi sebab dia Nabi, sebab ini adalah Nabi SAW, untuk Nabi boleh saja kan nak gunakan harta umat baginda. Tak kiralah apa pun. Sebab baginda adalah Rasulullah SAW, termasuk untuk buang air kecil itu tadi. Dia tak perlu minta izin pun tak apa. Nak kena tembok pun tak kena tembok pun tak ada masalah. Sebab itu Nabi SAW. Tapi kalau selain Nabi, memang tak boleh. Kalau selain Nabi, perlu minta izin, nak beritahu, kena beritahu, nak buang air kena tembok ke tak kena tembok, kena beritahu di situ. Jadi dia kata di sini, alasannya beliau lebih berhak atas diri orang-orang beriman dan harta mereka. Namun, sekalipun kemungkinan terakhir ini benar, Imam Ibn Hajar je berikan kepada kita dengan pencerahan di sini. Kalaupun kita nak kata, Nabi memang berhak untuk gunakan harta umat baginda ataupun gunakan kawasan tempat yang digunakan oleh orang ramai walaupun tanpa minta izin. Nabi nak buang air kecil dalam keadaan yang situasi macam mana pun, itu bukan isunya. Nak berdiri, nak menyangkung, nak kena tembok, kena sampah, itu bukan isu. Okay? Walaupun itu bukan isunya kerana Nabi berhak.
untuk melakukan sedemikian. Tetapi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata begini, sikap seperti itu tidak pernah dikenal dari sirah dan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Okey, walaupun Nabi boleh sahaja buat apa sahaja pada harta umat baginda. Maknanya perlu ke Nabi minta izin? Kan nak buang air kecil dekat tempat pembuangan sampah yang dimiliki oleh orang ramai ini tak perlu. Nabi nak minta izin, boleh tak buang air kecil kena tembok? Tak perlu pun. Tapi Imam Ibn Hajar kata apa? Nabi SAW takkan buat begitu. Sebab itu bukan akhlak ataupun sikap yang ada pada Nabi SAW. Walaupun itu harta umat Nabi, Nabi pasti akan minta izin, beritahu terlebih dahulu. Okey? Jadi di sini itu semua kemungkinan-kemungkinan sahajalah ya yang diberikan kepada kita di atas jawapan kenapa Nabi buang air kecil berdiri, nanti kena tembok tu mudaratlah apa kan. Itu para ulama dia bincanglah sedemikian. Baik, seterusnya kita tinggalkan saja perbincangan itu, selesai perbincangannya. Kita lihat perkataan yang berikutnya. Summa da'a bima'in. Jadi setelah Nabi SAW buang air kecil tadi kan, Huzaifah kata apa? Nabi minta air. Jadi Huzaifah pergi ke arah Nabi SAW, berikan air. Nabi SAW, air itu Nabi gunakan untuk istinja. Lalu Nabi SAW berwuduk dengan air tersebut. Kemudian beliau meminta diambilkan air dan kita dapati Imam Muslim. Sekarang kita bincang kitab Imam Al-Bukhari. Okey, ini kitab Imam Al-Bukhari yang disyarahkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Sekarang, dalam hadis Imam Muslim, iaitu dalam kitab Sahih Imam Muslim, kitab yang lain, okey, Imam Muslim dan ulama lainnya menambahkan beberapa jalur dari Al-A'mash dengan lafaz. Kalau kita buka dalam kitab Imam Muslim, kita dapati di sana hadis yang sama ya, cerita yang sama. Ada penambahan lafaz, ada pendetailan tentang cerita ini. Bagaimana? Baik, kita lihat di sini. Fatanahaitu faqala. Selanjutnya aku menjauh. Jadi dalam peristiwa ini ada Huzaifah. Bila Nabi pergi ke tempat pembuangan sampah itu untuk buang air kecil, Huzaifah ikut Nabi. Ketika Nabi nak buang air kecil tu, Huzaifah dia menjauhkan dirinya. Yelah, takkan nak dekat-dekat dengan Nabi kan, buang air kecil kan. Jadi adabnya lah, tak orang tak kita lah kita katakan. Kita akan pergi jauh sedikit sebab bimbang terlihat dan sebagainya. Jadi di sini Huzaifah dia cerita, fatanahaitu. Selanjutnya aku menjauh. Faqala udnu. Tetapi Nabi SAW kata apa? Mendekatlah. Okay, dekat sikit dengan aku. Fadanautu, maka aku pun mendekat hatta kuntu inda aqibaihi, hingga berada tepat di belakang Nabi SAW. Dia dekat juga dengan Nabi tetapi membelakangi, bukan dia terlihat ya, jangan salah faham di sini. Dia dekat bila Nabi kata apa? Dekat sini, okay, kemudian dia pun pergi dekat dengan Nabi namun dalam keadaan yang membelakangi. Dia berada tepat di belakang Nabi SAW ketika Nabi buang air kecil itu. Dalam riwayat Imam Ahmad, baik, bila kita buka riwayat Imam Ahmad dari Yahya Al-Qattan, tertera redaksi, maknanya kita dapati ada kisah yang lebih detail tentang peristiwa ini. Dia kata begini, Ata subatata qaumin. Nabi pergi ke tempat sampah satu kaum. Fataba'adtu minhu. Lalu aku pun menjauh dari Nabi. Okay, Huzaifah cerita. Dia kata, bila Nabi pergi ke tempat buang sampah tu, kita tahulah takkan Nabi nak duduk-duduk dekat situ. Pasti Nabi nak buang air kecil kan dekat situ. Maka Huzaifah kata apa? Aku pun pergi jauh sikit daripada Nabi. Fa'adnani hatta sirtu qariban. Tetapi baginda malah menyuruhku supaya mendekat hingga berada tepat di belakang Nabi. Okay, hatta sirtu qariban min aqibaihi. Fabala qa'iman. Jadi Huzaifah kata apa? Nabi SAW buang air kecil dengan posisi berdiri. Setelah itu wada'a bima'in dan minta agar dibawakan air kepadanya. Fatawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Lalu beliau pun berwuduk dan mengusap bahagian atas kedua sepatu khufnya. Okey, so kisahnya yang penuh begitu. Dia pergi ke tempat pembuangan sampah, itu Huzaifah, bersama dengan Rasulullah SAW.
Setelah itu, dia pergi jauh. Bila dia pergi jauh, sebab dia tahu Nabi SAW nak buang air kecil. Bila dia pergi jauh, Nabi perintahkan kepada dia supaya dekat dengan Nabi. Dia kata, aku berdiri tepat di belakang Nabi SAW. Lalu Nabi SAW didapati buang air kecil dalam keadaan yang berdiri itu tadi. Setelah selesai, Nabi minta apa? Minta air. Untuk apa? Untuk istinja dan berwuduk. Dalam kisah ini kita dapati Nabi bukan sahaja berwuduk, tapi Nabi sapu khuf. Sepatu tu tadi kan, Nabi sapu di atasnya. Baik, demikianlah lafaz tambahan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Dalam kitab Imam Al-Bukhari tak sebutkan tentang kisah yang penuh. Jadi, di mana kita dapat kisah penuhnya? Dalam kitab Imam Muslim dan juga kitab-kitab Imam lainnya, antaranya ialah kitab riwayat Imam Ahmad, iaitu Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal. Jadi dia kata demikianlah lafaz tambahan yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya yang di dalamnya disebutkan bahawa baginda mengusap bahagian atas kedua sepatu khufnya. Lafaz tambahan ini juga tercantum dengan sanad yang sahih dalam riwayat Al-Ismaili dan yang lainnya dari beberapa jalur periwayatan dari Syu'bah dari Al-A'mash. Okey, untuk bab yang ke-60 ni kita berhenti sampai situ saja. Terus masuk bab 61. Yang kenapa saya skip di sini semua je bincang tentang sanad saja. Okey, tak ada complicated sangatlah. Complicated tetap complicated lah sebab dia bincang tentang sanad. Jadi bagi saya tak berapa penting lah untuk kita orang-orang awam ni nak bincang tentang sanad tu. Tak apa, tinggalkan saja. Muka surat 427, 428 tinggalkan. Terus masuk hadis bab 61 ya. Masih lagi perbincangan yang sama iaitu Nabi buang air kecil dalam keadaan yang berdiri. Tapi bab yang berbeza. Bab buang air kecil di dekat teman, maknanya berdekatan dengan kawan kita dan berlindung di sebalik tembok. Dalam bahasa Arabnya berbunyi babul bauli inda sahibihi wattasatturi bil haiti. Hadisnya berbunyi begini. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Haddathana Utsman bin Abi Shaybah. Qala haddathana Jarirun an Mansurin an Abi Wa'ilin an Hudzaifah qala ra'aituni ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam natamasha fa'ata subatata qaumin khalfa haitin faqama kama yaqumu ahadukum fabala fantabadhtu minhu fa'ashara ilayya fajituhu faqumtu inda aqibihi hatta faragha. Maksudnya, Utsman bin Abi Shaybah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Jarir meriwayatkan kepada kami dari Mansur, dari Abu Wa'il, dari Hudzaifah. Kisahnya masih lagi ya dari Hudzaifah. Tak ada orang lain ya yang ceritakan tentang hal ini. Hudzaifah, masih Hudzaifah. Tadi pun Hudzaifah ya, bab 60. Sekarang 61 masih lagi Hudzaifah. Dia berkata, rupanya aku melihat diriku dan Rasulullah SAW sama-sama berjalan, lalu beliau mendatangi tempat sampah satu kaum yang berada di sebalik tembok. Baginda berdiri seperti layaknya salah seorang dari kalian berdiri, lalu buang air kecil. Ketika itu, aku pun menyingkir darinya. Maknanya dia pergi jauh. Ya, sebagaimana yang dah kita bincangkan tadi. Tetapi, Nabi mengisyaratkan kepada aku agar kembali mendekat. Lalu aku pun mendatangi beliau dan berdiri di belakangnya hingga beliau selesai. Okay, so kita ada dua kes dekat sini. Satu, buang air kecil di mana kawan kita ada dekat dengan kita. Okey? Iaitu tadi Hudzaifah, dia ada dekat belakang Nabi. So isunya sekarang, boleh ke kalau kita buang air kecil, kawan kita duduk dekat dengan kita? Itu soalan. Kak So, itu soalan. Takkan nak buang air kecil orang ada kan? Itu menimbulkan persoalan lah kan? Bila kita baca hadis ni, takkanlah kita nak buang air kecil kawan kita member kat sebelah juga. Macam tak syok lah tu kan? Tak syok kan tu kan? So, itu persoalannya.
wa tasatturi bil haiti. Tapi dalam keadaan sedemikian ada tembok. Kan ada tembok yang menghalang. Tapi kawan kita dekat kita tahu. Okay, kawan kita duduk sama-sama dekat situ. Tapi bila kita buang air kecil ni ada tembok yang berada di hadapan, maknanya bukan tempat awam, tempat yang tertutup. Okay, tak apa, kita bincang. Kita baca di sini. Syarah judul bab. Perkataan. Babul bauli inda sahibihi. Bab buang air kecil di dekat teman. Di dekat teman maknanya kawan kita ada dengan kita. Maksudnya, di samping teman orang yang sedang buang air kecil. Dia takut sangat kan, mungkin kadang-kadang malam-malam buang air kecil. Tak adalah, Singapura ni tak ada kot. Singapura tak adalah nak buang air kecil kat luar. Siapa tahu takut juga dia buka, aku buka pintu, engkau tunggu sini aku tak nak tutup pintu, aku takut. Mungkin ada orang macam tu kan, wallahualam lah, kita pun tak tahu. Itu budak kecil lah kadang-kadang. Tak biasa kan. Okay. Jadi apa dia? Tempat yang tak biasa dia takut. Jadi bila walaupun dalam flat, buang air kecil, buka pintu. Awak duduk sini tunggu saya tau. Saya tak tutup pintu ni. Okey, tak apalah. Kita pun pusing belakang lah. Member buat projek belakang. Okey, baik. Perkataan. Jarir. Kita di sini. Okay. Jarir. Siapa Jarir? Jarir dia adalah Jarir bin Abdul Hamid. Dan dalam sanad ini kita ada Mansur. Mansur adalah Mansur bin Mu'tamar. Kita ada perkataan. Ra'aituni. Rupanya aku melihat diriku. Maknanya aku berada dalam keadaan ataupun aku berada dalam situasi itu. Dibaca dengan mendammahkan huruf ta, iaitu ta tu ra'aitu. Baca tu baca baris depan. Perkataan fantabadtu. Kerana itu aku menyingkir. Jadi bila dia berada bersama dengan Nabi di tempat pembuangan sampah itu, Nabi SAW nak buang air kecil, dia pun kata aku menyingkir. Yalah, kita pandai-pandai lah kan, faham-faham lah. Takkan kita pun nak duduk kat situ. Kita pun tahu kan, tak boleh ni, kena pergi tempat yang jauh sikit. Itu bagi kefahaman dia. Baik, kita lihat di sini. Dibaca dengan huruf nun dan huruf zal. Artinya, aku pergi menepi. Dalam bahasa Arab, biasa dikatakan, jalasa fulanun nubdha. Dengan memfathahkan huruf nun atau mendammahkannya. Yang bererti si fulan duduk menepi atau di pinggir. Duduk hujung-hujung. Itu maksudnya. Jadi kalau kita bahasa Arab ni kita guna perkataan nubdha atau fantabadtu. Ungkapan kata ini menunjukkan kita duduk dekat tepi, one corner kat situ kan, supaya kita tak melihat apa yang berlaku. Seterusnya di sini. Perkataan fa asyara ilayya, tetapi beliau mengisyaratkan kepada aku. Ini menunjukkan saat itu Huzaifah berada di posisi yang tidak jauh namun tidak sampai melihat aurat Nabi SAW. Huzaifah melakukan yang demikian untuk menggabungkan dua kemaslahatan. Baik, kita lihat di sini. Bila Huzaifah dia pergi kat hujung kan, Nabi bagi signal kepada dia. Nabi gitu. Okay, sini. Jadi sebab tu Huzaifah pergi dekat pada Nabi SAW. Bila Nabi bagi signal kepada dia, mengisyaratkan tadi kan kepada dia, di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata apa? Ada dua keadaan ataupun ada dua sebab. Kenapa pada awalnya Huzaifah tu dia pergi jauh ataupun pergi dekat one corner tadi kan? Baik, di sini kita ada dua kemaslahatan yang digabungkan. Pertama, agar dia tidak menyaksikan langsung saat Nabi dalam kondisi seperti itu. Yelah kan, takkan Huzaifah nak pergi lihat. Jadi dia pun malulah kan, dia pergi menjauh. Itu kemaslahatan yang pertama. Yang kedua, agar dapat mendengar panggilan Nabi jika Nabi memerlukan bantuannya. Atau agar dapat melihat isyarat jika beliau hendak memberikannya saat dia berada dalam posisi membelakangi baginda. Maksud sorry, saya salah faham tadi. Dia berada dekat dengan Nabi, membelakangi Nabi SAW. Kenapa dia tak lihat? Dua kemaslahatan di sini. Satu, supaya tak melihat secara langsung apa yang dilakukan. Sebab kalau kita cerita tadi kan, seolah-olah macam mana pula kalau dia pusing belakang, macam mana dia tahu Nabi kencing berdiri? Boleh fikir tak? Faham ya?
Sekarang ini Huzaifah tak tengok. Tapi bila Huzaifah dekat dengan Nabi, Huzaifah pusing belakang kan? Bila Huzaifah cerita, Huzaifah kata apa? Nabi buang air kecil dalam keadaan yang berdiri. Kita boleh faham kalau dia pusing belakang, macam mana dia boleh tahu Nabi kencing dalam keadaan berdiri? Kod Nabi duduk? Kita faham begitu kan? Okey. Sekarang ini memang betul Huzaifah dia membelakangi Nabi. Tujuan dia membelakangi Nabi ialah kemaslahatan yang pertama itu tadi. Agar dia tidak menyaksikan langsung saat baginda dalam kondisi seperti itu. Sebab awalnya tadi, Nabi dah memang bersiap sedia untuk buang air kecil dalam keadaan yang berdiri. Bila Nabi nampak Huzaifah dia pergi jauh, Nabi panggil dia kan? Jadi sebab tu Huzaifah tahu Nabi berdiri ketika buang air kecil itu tadi. Tapi dalam keadaan yang Huzaifah tak melihat tak melihat secara langsung, dia membelakangi Nabi SAW. Yang kedua itu tadi, agar dapat mendengar panggilan jika beliau memerlukan bantuannya. Jadi bila Huzaifah, dia pusing belakang tadi kan, taklah berapa jauh, betul-betul tepat dekat belakang Nabi itu kan, supaya dia dapat dengar kalau Nabi panggil dia. Okay, ataupun kalau Nabi memberikan isyarat kepada dia, jadi dia tahu isyarat yang diberikan kepada Nabi SAW walaupun dia berada dalam keadaan yang membelakangi Nabi SAW itu tadi. Okey, hadis ini tidak menunjukkan bolehnya berbicara ketika sedang buang air kecil. Jadi buang air kecil ataupun buang air besar dilarang untuk kita berbual-bual. Sebab hadis ini menerangkan bahawa perkataan Nabi yang tercantum dalam riwayat Imam Muslim, kemarilah, diungkapkan dengan memberi isyarat sahaja, bukan dengan ucapan. Tadi bila kita baca hadis riwayat Imam Muslim, kan seolah-olah kita nampak bila Nabi panggil Huzaifah tu, Nabi kuatkan suara. Mari sini, seolah-olah macam tu. Tapi sebenarnya ia hanya isyarat sahaja. Okay, Nabi menggunakan isyarat ini. Sebab tu dia pergi ke belakang Nabi SAW. Baik, seterusnya mengenai alasan mengapa Rasulullah SAW melakukan sesuatu yang berbeza dengan kebiasaannya, iaitu menjauh dari jalan umum dan pandangan orang ramai ketika buang hajat. Baik, kebiasaannya begini. Bila Nabi nak buang hajat, Nabi akan pergi ke tempat yang jauh sekali. Yang bukan tempat yang bukan digunakan oleh orang ramai. Sekarang tadi, Subatata Qaum adalah tempat yang biasanya orang ramai buang hajat dekat situ. Dan Nabi kebiasaannya tidak buang hajat di tempat yang begitu. Nabi akan pergi ke tempat yang lebih jauh daripada Subatata yang digunakan itu tadi. Okey. So isunya sekarang, kenapa Nabi tak pergi tempat jauh tu? Ini dia nak bincang. Kenapa Nabi tak pergi kat tempat yang jauh-jauh tu kan? Kenapa Nabi buang kat tempat yang biasa orang ramai buang hajat? Kenapa tak pergi tempat jauh yang biasa yang orang ramai tak nampak? Sehingga Huzaifah perlu bantu Nabi untuk, sebab tu tadi Nabi panggil dia, cover daripada belakang tu kan. Jadi kalau Allah mungkin ada orang datang, orang nampak Huzaifah dulu, orang tak nampak Nabi. Okay. Kenapa sampai begitu sekali keadaannya? Kan senang Nabi pergi tempat yang jauh-jauh yang biasa Nabi pergi tu kan. Sampai Huzaifah tak perlu nak bantu untuk cover Nabi daripada belakang. Jadi ini isu yang akan kita bincangkan. Maka diberikan kepada kita dengan beberapa pendapat di sini mengapa situasi itu berlaku. So kita lihat iaitu ada yang berpendapat, pendapat yang pertama. Ada yang berpendapat bahawa waktu itu Nabi sedang sibuk menyelesaikan urusan kaum muslimin yang mungkin memakan waktu cukup lama sehingga baginda merasa perlu untuk buang air kecil terlebih dahulu. Dalam kondisi ini, jika Nabi melakukannya di tempat yang jauh, nescaya itu akan memudaratkan diri sendiri. Oleh kerana itu, beliau meminta Huzaifah untuk mendekat dan menutupi pandangan dari arah belakang sehingga orang yang kebetulan melintas di tempat tersebut tidak dapat melihatnya. Adapun bahagian depan baginda
pandangannya sudah tertutup oleh dinding. Jadi depan ada dinding, belakang Huzaifah. Sebab apa tempat tu bukanlah kita kata fully close, yang tertutup sepenuhnya daripada hujung ke hujung. Yang tertutup hanya bahagian depan sahaja. Okey, tapi belakangnya terbuka. Jadi di sini pertama kita lihat, kenapa Nabi buang hajat di situ? Tempat yang kebiasaannya digunakan oleh orang ramai. Kerana pertama, Nabi ada banyak urusan yang Nabi nak selesaikan. Kalau Nabi pergi jauh, tempat yang jauh, nanti dia makan masa kan. Nak patah balik lagi. Okey, dulu kita pakai dua kaki. kita tak kata naik Grab lah ya. Tak, kalau sekarang tak apalah, jauh pun jauh lah naik Grab. Senang sikit kan. Patah balik naik Grab. Bukan gitu. Sekarang ni Nabi jalan. Bila Nabi jalan, kita lihat keadaannya mungkin ia memakan masa ulang alik. Dan kalau nak tahan, satu takut tercicir. Tercicir dulu yang dia fikir ya. Okey. Tapi yang kita risaukanlah ialah bimbang dia boleh memudaratkan kesihatan. Kan? Sebab kita tahan kencing tu tadi. Sebab tu tadi dia kata apa? Itu akan memudaratkan diri sendiri. Memudaratkan diri sendiri ialah kerana tahan kencing. Sekarang tempat tu jauh. Kalau Nabi tahan tadi kan, dia boleh menyebabkan menjejaskan kesihatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu mana tempat yang ada yang berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terus pergi ke tempat tersebut. Iaitu Suba, kota Qaumin itu tadi. Dan dalam keadaan yang mana kita lihat Huzaifah bantu untuk cover Nabi daripada belakang dan di hadapannya ada tembok yang menutup dan menghalang dan menutup. Okey, itu pendapat yang pertama. Pendapat pertama tadi apa? Sebab Nabi banyak urusan. Kedua, memudaratkan kalau Nabi tahan. Okey, kita lihat alasan yang selainnya. Okey, alasan lainnya yang kedua, mungkin saja beliau iaitu Nabi, beliau ni maksudnya balik kepada Nabi ya. Mungkin saja Nabi SAW sengaja melakukan perbuatan itu untuk menjelaskan bahawa hukumnya boleh. Mungkin kata tak apalah sesekali Nabi buat macam tu kan. Maknanya buang air kecil di kawasan sampah tadi dalam keadaan yang berdiri menunjukkan kepada kita hukumnya boleh saja. Sebab mungkin kalau orang kata Nabi asyik kencing dekat tempat jauh je, kan tak boleh tak kencing kat sini. Mungkin ada orang akan fikir gitu kan. Tak, orang tak kita lah, kita fikir juga kan. Nabi tak pernah buang air kecil kat sini. Selalu pergi tempat jauh-jauh. Yang mana yang biasa orang tak melintas. Agaknya tak boleh buang kat sini. Mungkin orang akan fikir begitu. Tapi dalam isu ini, kita lihat pendapat kedua ni mengatakan Nabi nak tunjukkan kepada orang ramai dan kita ni umat baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sedemikian boleh sahaja. Kita buang air kecil itu di tempat yang berdekatan yang sesuai lah pada tempat tersebut. Kemudian dia kata, selain itu, kerana hal ini terkait masalah buang air kecil yang kadarnya lebih ringan. Berbeza dengan masalah buang air besar yang memerlukan posisi dan tempat yang lebih terbuka. Terlebih lagi, biasanya perbuatan ini diiringi dengan bau yang tidak sedap yang menyeruak. Maknanya bau yang akan, orang akan bau. Sebab itu bagi Nabi, tak apa kot Huzaifah dekat belakang saya. Macam tu kan? Bayangkan kalau buang air besar Huzaifah kat belakang. Suka. Sebab tadi tajuk ya, kita balik pada topik kan. Topik kata apa? Buang air kecil di mana kawan kita ada dekat kita. Bersama dengan teman kita kan, kawan kita ada dekat kita. Bayangkan kalau kita buang air besar kawan kita dekat kita. Kesian dia kan. Tak pasal-pasal kena bau. Tiba-tiba kenapa tahan nafas pula ni? Dah terbayang ya situasi tu kan. Tak pasal-pasal lah aku kena bau kan. Lah adik ni. Tak pasal-pasal kita pun menyumpah dalam hati ya. Geramnya lah kawan seorang ni. Tapi kita lihat situasinya lebih kecil. Situasi kita lebih kecil tu maksudnya Nabi cuma buang air kecil sahaja.
Jadi kalaulah ada kawan kita pun tak ada masalah kan. Berbanding kalau buang air besar. Kalau buang air besar ini dia akan menyebabkan bau, tempat ruang sebab kita tak boleh buang air besar dalam keadaan berdiri. Buang air besar mesti menyangkung kan pada zaman dulu lah, sekarang duduk kan. Buang air besar tu menyangkung. So suasana maknanya ruang lebih besar. Okay, ruang lebih besar dan kawan kita kalau nak cover pun agak susah. Begitu kan situasinya. Baik, seterusnya. Sebenarnya tujuan menjauh tersebut adalah agar tidak terlihat oleh pandangan orang lain. Iaitu tujuan Nabi biasa buang air kecil ataupun buang hajat dalam keadaan yang jauh, itu ialah supaya tidak terlihat oleh orang lain. Dalam hal ini sudah tercapai dengan terjulurnya ataupun ada pakaian, hujung pakaian dan mendekat ke suatu tempat yang dapat menutupi darinya. Berkenaan dengan hal itu, At-Tabrani meriwayatkan hadis Ismah bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami di suatu lorong kota Madinah. Ketika sampai di tempat pembuangan sampah orang-orang di sana, Nabi pun bersabda, "Wahai Huzaifah, tutupi aku." Lalu disebutkanlah hadis bab ini. Maknanya bila Nabi dah sampai kat satu tempat ini, Nabi rasa nak buang air kecil tu tadi. Jadi Nabi SAW pun beritahu kepada Huzaifah, ikut Nabi untuk cover Nabi. Okay, ini hadis riwayat Imam At-Tabrani lah ya, maknanya kisah yang sama tetapi dengan lebih pendetilan di situ. Baik, dari hadis tersebut jelaslah hikmah di sebalik alasan baginda meminta Huzaifah mendekat. Sebab ketika berdiri di belakang Nabi, bererti posisi Huzaifah membelakanginya. Hadis ini juga menunjukkan bahawa peristiwa itu terjadi pada saat baginda sedang berada di kota Madinah. Maknanya bukan dalam keadaan musafir. Nabi berada dalam negeri. Okay, bukan dalam keadaan keluar musafir. Bukan ketika dalam perjalanan. Okay, maksudnya bukan ketika dalam perjalanan itu ialah bukan dalam keadaan Nabi keluar musafir, keluar daripada kota Madinah. Masih lagi peristiwa ini berlaku dalam negeri ataupun dalam negara yang berada tadi mana? Di lorong kota Madinah. Cuma tak disebutkan ni secara spesifik di Madinah tu di kawasan yang mana satu. Baik, berdasarkan hadis di atas pula dapat diambil beberapa faedah di antaranya. Keharusan mencegah kemudaratan yang lebih besar dari dua kemudaratan dengan menanggung kemudaratan yang lebih ringan. Apa dua kemudaratan? Satu urusan tadi yang tak nak dilewatkan kerana Nabi banyak urusan. Jadi kalau Nabi pergi ke tempat yang jauh, dia akan jadi banyak masalah lagi kan yang datang. Kemudian yang kedua ialah sakit. Maknanya mudaratlah kalau sekiranya kita nak memilih sesuatu yang lebih jauh tu kan. Maka di sini dengan menanggung kemudaratan yang lebih ringan, kemudaratan yang lebih ringan tu maksudnya orang mungkin boleh nampak. Itu maksud kemudaratan yang lebih ringan. Tapi tadi ada Huzaifah yang bantu untuk cover kan. Begitu pula diharuskan mengambil kemaslahatan yang lebih besar dari dua kemaslahatan jika tidak mungkin menggabungkan keduanya. Kemaslahatan tu tadi yang nombor 1 dengan 2 muka surat 430 yang ada pada Huzaifah tadi. Okey? Agar ia tidak menyaksikan langsung saat beliau dalam kondisi seperti itu. Okay, itu maslahat yang pertama. Maslahat yang kedua, agar dapat mendengar panggilan jika beliau memerlukan bantuannya. Jadi boleh inilah, nanti boleh take note itu maksudnya. Kita lihat di sini, faedah yang kedua, hadis ini menjelaskan sikap Rasulullah SAW dalam menghabiskan banyak waktu untuk mengurus kepentingan umat. Beliau pun sering mengunjungi dan menjenguk sahabat-sahabatnya yang sakit. Jadi kita nampak dalam peristiwa ini Nabi SAW adalah seorang pemimpin yang bukan hanya duduk di rumah, tapi Nabi adalah orang yang keluar bertemu dengan masyarakat.
menyelesaikan banyak urusan pentadbiran yang ada di kota Madinah. Begitu juga Nabi sering menziarahi ataupun melawat teman-teman baginda. Itu sahabat-sahabat yang sakit kan, ataupun sahabat-sahabat baginda yang sihatlah, tak semestinya sakit ya. Kemudian kita lihat di sini. Apabila dalam keadaan seperti ini, apabila Nabi sentiasa keluar daripada rumah baginda untuk berjumpa dengan orang ramai, bertemu dengan sahabat, menyelesaikan banyak masalah pentadbiran pada waktu itu. Kita lihat di sini, apabila keadaan berlaku seperti ini, tiba-tiba beliau ingin buang air kecil. Maka beliau tidak mahu menunda urusan itu dengan buang hajat di tempat yang jauh. Jadi sebab kita tengah busy kan, bila kita busy, takkan kita nak pergi tempat jauh-jauh. Contoh, Masjid Yusof Ishak ada toilet. Takkan tiba-tiba nak pergi Causeway Point pergi buang air kecil dekat situ. Masuk akal tak? Tak masuk akal. So kita ada kan toilet di sini. Nanti marah LPM penat-penat cari duit nak buat toilet tiba-tiba tak nak kencing kat sini. Okay. Lainlah kalau kotor kan, itu kita faham lagi kan. Kadang-kadang ada orang walaupun ada toilet tapi sebab kotor kita tak suka. Alamak tak boleh lah tiba-tiba tak jadi nak buang air kecil. Kan. Terus stop buang air kecil. Rasa nak buang air kecil pun tiba-tiba dah tak rasa dah sebab nampak toiletnya kotor. Tapi kalau tak boleh memang bismillah lah, tawakkaltu ala Allah buang aja. So kita nampak begini, situasi Nabi juga begitu. Nabi sekarang busy, banyak kerja. Nabi selesaikan banyak urusan pentadbiran. Okay, Nabi pergi jenguk rakan-rakan baginda yang sakit dan sebagainya. Tiba-tiba nak buang air kecil. Nak buang air kecil, takkan kita nak pergi tempat yang jauh. Jadi mana yang tempat yang paling dekat yang boleh Nabi pergi untuk selesaikan hajat baginda, baginda pergi di situ. Pertama tadi supaya tak menunda banyak urusan. Kedua supaya tak sakit tadi. Okey, baik seterusnya. Sebab dengan menundanya akan berdampak buruk, memberikan kesan, efek yang buruk bagi orang yang berkepentingan. Maknanya orang yang Nabi dah janji contohnya. Nabi janji, saya nak jumpa awak di sini, waktu-waktu ni. Tapi kalau Nabi pergi buang air kecil kat tempat yang jauh, nanti kan makan masa. Nak datang balik kan. So di situ mungkin akan menyebabkan banyak masalah lagi. Orang kata, janji macam gini nama je Nabi macam tu kan. Dah jadi masalah pula orang kata gitu. So kita tidak mahu memberikan kesan buruk bagi orang yang berkepentingan itu tadi. Oleh kerana itu, Nabi memperhatikan urusan yang diutamakan. Yang diutamakan dan lebih mengedepankan kemaslahatan umat. Itu yang Nabi lebih utamakan. Jadi tentang soal nak buang air kecil kat tempat jauh tu dia bukan isu yang besar lah. Mana tempat yang boleh Nabi buang air kecil, Nabi buang air kecil di situ. Oleh kerana dalam hadis di atas terbukti beliau menyuruh Huzaifah agar mendekat untuk menutupi pandangan orang-orang yang melintas. Perbuatan yang demikian memiliki kemaslahatan yang lebih besar daripada kemaslahatan menahan buang air dan membuangnya di tempat yang jauh. Sebab keduanya tidak mungkin dilakukan sekaligus. Jadi bila ada Huzaifah yang bantu Nabi SAW cover daripada belakang kan, itu sudah dilihat sebagai satu kemaslahatan yang boleh diambil. Berbanding daripada Nabi nak kejarkan kemaslahatan yang lain, iaitu pergi di tempat jauh yang orang lain tak melintas, lebih baik Nabi minta bantuan Huzaifah itu tadi. Walaupun kita lihat mungkin situasi itu memberikan kemungkinan-kemungkinan lain di mana orang kalau lalu masih lagi boleh nampak. Cuma di sana diberikan ataupun dibuat dengan satu keadaan yang lebih berhati-hati. Menjadikan teman kita sebagai orang yang cover. Kita lihat gini, mungkin ada keadaan-keadaan kan, kita terpaksa buang air kecil yang tak ada tempat toilet. Masuk hutan. Tempat lain selain hutan? Longkang. Okey, lagi? Sebab kita tak menafikan kita mungkin berada pada keadaan-keadaan emergency. Kan? Kereta rosak contohnya, kita expressway kan jam. Kemudian kita nak terbuang air kecil sangat, macam mana Memang kita kata pergi ke tempat hutan kan. Tapi kita kata, kita minta kawan kita, kau boleh tolong cover aku daripada belakang tak? Nampak tak?
Ini situasinya yang kita belajar sebenarnya. Yalah, boleh tak cover saya daripada belakang ke apa? Tolong lah. Kau, tak nak geli aku nak cover kau dari belakang. Kawan kita takkan nak cakap gitu. Sebab mungkin dia pun nak terkencing sangat. Dia pun nak terkucil sangat, tak tahan sangat. Okey, kita take turn lah lepas awak kita, lepas kita awak macam gitu kan. So, ini kita panggil sebagai situasi-situasi yang Nabi tunjukkan kepada kita. Bagaimana baginda sendiri mengalami situasi sedemikian. Yang mana akhirnya ada orang bantu Nabi untuk cover. Kita kemungkinan juga berada pada situasi yang begitu. So ini kita apply pada situasi di mana ada kawan yang boleh bantu. Bila kawan boleh bantu, Alhamdulillah. Kalau kawan tak boleh bantu, Masya Allah. Kalau kawan tak boleh tolong macam mana? Ada orang pakai pampers. Yelah itu kalau dia dah boleh, dia tahu situasi diri dia kan. Sekarang kita ni yang tak pakai pampers ni. Kita tak pakai pampers ni. Kalau kawan kita tak ada kawan kita seorang-seorang macam mana? Nak terkencing sangat ni. Tapi toilet tak ada. Mana tak ada, semua tak ada. Nak buat apa? Tak boleh tahan kencing aja. Okeylah, bismillah je. Kejap sempat tak? Saya tanya dulu, nak habiskan ke tidak? Bab 62. Sambung je. Kak Zah kata sambung. Ketua kelas kata sambung je. Ketua bas macam mana ketua bas? Oh next week cuti. Betul juga ya. Alhamdulillah ingatkan saya. Saya tak ingat pula next week cuti. Oh dah raya Dah raya rupanya. Okey tak apa, sambung. Nanti kan raya panjang dah lupa dah cuti raya lupa. Entah cerita pasal apa tak ingat dah. Okey tak apa, sambung sikit lagi Bismillah. Bab yang ke-62. Kita ambil ini sebagai perbincangan kita yang terakhir untuk kita tutup perbincangan tentang Nabi buang air kecil dalam keadaan yang berdiri, yang menghadap tembok. Kemudian ada teman yang mendekat dengan Nabi SAW. Okey, bab yang ke-62, buang air kecil di tempat sampah suatu kaum. Dalam bahasa Arabnya berbunyi babul bauli inda subatati qaumin. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Muhammad bin Ar'arata qala haddathana Syu'batu an Mansurin an Abi Wa'ilin qala kana Abu Musa al-Ash'ari yushaddidu fil bawli wa yaqulu inna bani Israila kana idha asaba thawba ahadihim qaradahu faqala Hudzaifah laitahu amsak laitahu amsak okey betul ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subatata qaumin fabala qa'iman. Maksudnya, Muhammad bin Ara'ara meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Mansur, dari Abu Wa'il, dia berkata, Abu Musa al-Ash'ari bersikap keras, maknanya dia ada satu sikap yang tegas dalam masalah buang air kecil. Dia selalu berkata, sesungguhnya Bani Israel, jika air kencing mengenai pakaian salah seorang dari mereka, maka dia mengguntingnya, iaitu pakaian yang terkena air kencing tersebut. Ya. Hati-hati. Buang air kecil terkena dekat baju jubah, dah kena gunting. Jubah berapa ratus? Jubah berapa ratus tu? Terfikir kan ni nak gunting ke tak nak gunting? Aduh. Baik. Kita lihat penyelesaian tentang isu ini. Lantas berkatalah Hudzaifah. Jadi Hudzaifah kata apa bila dia dengar sikap tegas Abu Musa al-Ash'ari ini? Andai dia dapat menahan diri. Jadi Hudzaifah kata apa? Takkan nak buat gitu. Sebab dia sendiri menyaksikan satu peristiwa kan yang kita dah bincang 2 bab tadi. Apa dia? Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subatata qaumin fabala qa'iman. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pergi tempat sampah satu kaum ini, lalu beliau buang air kecil dengan posisi berdiri. Kenapa Huzaifah berikan hadis ini?
Sebab kalau kita buang air kecil berdiri ni, kemungkinan terpercik. Jadi kemungkinan terkena pakaian. Tadi Abu Musa al-Ash'ari dia berpegang dengan pendapat kalau terkena dekat pakaian kena gunting. Jadi Huzaifah kata apa? Takkanlah Nabi pernah kencing dalam keadaan berdiri. Untuk menunjukkan apa? Kalau kencing dalam keadaan berdiri tu, dia mungkin terpercik terkena pakaian kan? Tak ada pun Nabi nak gunting-gunting baju. Itu maksudnya. Okey, baik seterusnya. Syarah judul bab. Perkataan. Babul bauli inda subatati qaumin. Bab buang air kecil di tempat sampah satu kaum. Okey, itu dah dijelaskan daripada awal tadi. Kana Abu Musa al-Ash'ari yushaddidu fil bauli. Dahulu. Abu Musa al-Ash'ari bersikap yang tegas dalam masalah buang air kecil. Ibnul Munzir menjelaskan sikap keras seperti apa yang ditunjukkan oleh Abu Musa al-Ash'ari dalam riwayatnya dari jalur Abdurrahman bin al-Aswad dari ayahnya. Dia mendengar bahawa Abu Musa pernah melihat seseorang buang air kecil dengan posisi yang berdiri. Lalu dia berkata, betapa kasihan engkau. Mengapa kamu tidak melakukannya dengan berjongkok? Berjongkok maksudnya? Duduk. Bukan nyangkung Duduk. Okey. Ambil duduk saja. Ini terjemahan ini terjemahan. Kalau bahasa Arab, duduk. Kemudian dia menceritakan kebiasaan Bani Israel tersebut. Dengan demikian, jelaslah kebiasaan Bani Israel ini, kalau pakaian mereka terkena air kencing, mereka akan gunting. Itu kebiasaan yang ada pada Bani Israel. Sebab tu Abu Musa al-Ash'ari dia beritahu, Bani Israel ni biasanya mereka kalau pakaian mereka terkena air kencing, mereka akan gunting. Okay? Baik. Dengan demikian jelaslah korelasi. Korelasi maksudnya kaitan antara hadis Huzaifah dan komentarnya terhadap kenyataan Abu Musa al-Ash'ari itu tadi. Baik, seterusnya syarah hadis. Perkataan tauba ahadihim, pakaian salah seorang dari mereka. Kita dapati dalam riwayat Imam Muslim, beliau meriwayatkan hadis dengan lafaz jilda ahadihim, kulit salah seorang dari mereka. Nak gunting kulit? Tapi Imam Muslim meriwayatkan dengan kulit. Baik, apakah dimaksudkan dengan kulit di situ? Adakah kulit yang sebenar-benarnya ataupun kulit yang bagaimana? Imam Al-Qurtubi berkata, dia iaitu Imam Muslim yang Imam Muslim meriwayatkan, maksudnya dengan kata jild, iaitu bentuk tunggal dari kata julud. Artinya kulit yang biasa mereka pakai, iaitu pakaian yang diperbuat daripada kulit. Sebahagian ulama mengarahkan pengertian kata tersebut kepada makna zahirnya, iaitu kulit badan. Dan mengklaim ataupun dan mereka mendakwa bahawa hal itu termasuk beban berat yang mereka pikul. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Pendapat ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan Abu Daud dengan lafaz kana idza asaba jasada ahadihim. Dahulu jika air kencing mengenai kulit salah seorang dari mereka. Baik, akan tetapi hadis riwayat Al-Bukhari di atas menyebutkan dengan sangat jelas bahawa yang terkena air kencing itu adalah pakaian, bukan kulit. Okey, jadi makna zahir yang dikeluarkan oleh para ulama yang melihat ia merupakan maksud kulit yang dekat kita punya badan ni kan, ia ditolak. Yang kita faham sekarang ialah ia merupakan pakaian yang dipakai oleh orang yang buang air kecil itu tadi. Mungkin sebahagian perawi meriwayatkan hadis ini secara makna, iaitu kandungannya sahaja, maksud sahaja. Baik, settle tentang tu. Perkataan qaradahu, dia mengguntingnya. Makna kata qaradahu adalah qata'ahu, memotongnya. Dalam riwayat Al-Ismaili terdapat tambahan lafaz bil miqradi, dengan gunting. Lafaz ini membantah pendapat mereka yang mengarahkan pengertian qaradahu tersebut kepada makna membasuh dengan air.
Jadi ada di kalangan para ulama ketika mereka mensyarahkan hadis ini, mereka kata maksud memotong itu ialah membasuh. Tapi bila kita baca dalam hadis lain menunjukkan bahawa ada peralatan yang digunakan untuk memotong itu, iaitu dengan jelas menyebutkan gunting. Jadi tak bolehlah untuk disyarahkan dengan maksud membasuh dengan air. Baik, perkataan laitahu amsaka, andai dia dapat menahan diri. Dalam riwayat Al-Ismaili tertera lafaz la wadidtu anna sahibakum la yushaddidu hazat tashdid. Sungguh ingin sekali aku kiranya sahabat kalian ini tidak bersikap keras seperti ini. Mengapa Huzaifah berhujah dengan hadis di atas? Okey, soalan. Okey, soalan yang diberikan kepada kita, kenapa Huzaifah dia gunakan hadis ini? Baik, diberikan jawapan di situ kerana biasanya orang yang buang air kecil dengan posisi berdiri rentan, biasanya lah terkena percikan air kencingnya sendiri. Meskipun demikian, Nabi SAW tidak menghiraukan adanya kemungkinan itu. Nabi tetap kencing dalam keadaan yang berdiri. Kita lihat dalam hadis ini. Meskipun kita baca ini, maka ini menunjukkan sikap keras tersebut telah menyelisihi sunnah. Kemudian Malik, iaitu Imam Malik, Imam Malik menjadikan hadis ini sebagai dalil adanya dispensasi jika percikan air kencing hanya seukuran hujung jarum. Jadi dia kata kemungkinan lah kan percikan itu tak banyak, boleh faham begitu. Percikannya tak banyak, sikit sahaja. Jadi kalau dah sedikit, dia bukanlah menjadi sesuatu yang masalah sehingga kita perlu potong, kita perlu basuh kan, dia bukan begitu. Jadi dia kata akan tetapi pandangan itu masih perlu ditinjau kembali sebab kenyataannya saat dalam kondisi seperti itu tidak ada sedikit pun air kencing yang mengenai tubuh Rasulullah SAW. Jadi bila kita baca kembali hadis ini, kita akan faham bahawa Nabi SAW bila kencing dalam keadaan berdiri, kan Nabi buang air kecil dalam keadaan berdiri. Ia menunjukkan satu situasi yang mana Nabi tak bimbang. Air kencing akan terpercik ke arah baginda ataupun terpercik. Namun di sana, di kalangan para ulama kata kalaupun ada percikan itu, ia tidaklah orang kata banyak. Hanya percikan-percikan kecil sahaja yang tidak kata sampai perlu basuh baju, sampai perlu potong baju tadi kan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel ataupun pendapat yang dipegang oleh Abu Musa al-Ash'ari. Baik, seterusnya. Ibn Hibban mengisyaratkan masalah ini ketika menyebutkan alasan Rasulullah SAW berdiri saat buang air kecil. Kerana Nabi tidak mendapatkan tempat yang layak. Dijadikan tempat pembuangan hajat dengan berjongkok, itu dengan duduk. Itulah sebabnya Nabi SAW berdiri. Mengingat posisi tempat sampah tersebut agak tinggi, sehingga Nabi yakin akan dapat terhindar dari percikan air kencing. Jadi Imam Ibn Hibban kata kemungkinan di situ Nabi tak ada jumpa tempat lain yang membolehkan Nabi kencing dalam keadaan yang duduk. Jadi sebab tu Nabi terpaksa lah, orang kata so called gitu kan. Seolah-olah terpaksa Nabi kencing dalam keadaan berdiri. Begitu. Ini kata Imam Ibn Hibban lah. Yang dia kata apa? Dan juga tempat itu adalah agak tinggi. Sehingga Nabi rasa tak perlu untuk buang air kecil dalam keadaan yang duduk dan kemungkinan terhindar dari percikan air kencing itu tadi. Namun begitu kita lihat di sini, terdapat beberapa alasan lain yang melandasi perbuatan Rasulullah SAW tersebut. Di antaranya dijelaskan kepada kita dengan beberapa perenggan di bawah. Okay, so di sini kita ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, perbuatan ini dilakukan kerana diketahui tekstur tanah. Okay, tadilah yang dah kita bincangkan dalam bab 60 ke 61. 60. Okay, dalam bab yang ke-60 tadi. Tentang
tekstur tanah itu disebut sebagai tanah yang mudah menyerap air. Sehingga dapat menyerap air kencing dengan sempurna dan sedikit pun tidak akan memantul kembali ke arah orang yang buang air kecil. Jadi ini pendapat yang pertama. Okay, kenapa Nabi berdiri? Kedua, ada juga yang beralasan kerana posisi iaitu situasi buang air kecil dalam keadaan berdiri itu lebih menjamin untuk tidak buang angin yang bersuara. Jadi, beliau melakukannya kerana lokasi pembuangan sampah tersebut dekat dengan pemukiman penduduk. Jadi kalau dalam keadaan yang berdiri, sebab kadang-kadang kemungkinan ada orang dia buang air kecil, dia juga boleh buang angin sekali. So dalam keadaan yang demikian, di sini pendapat kedua kata apa? Untuk mengelakkan buang angin yang berbunyi. Bila kita kencing dalam keadaan yang berdiri tadi. Sebab apa? Kawasan ini dekat dengan kawasan perumahan. Jadi Nabi nak elakkanlah supaya kalaulah ada suara, kalaulah ada bunyi ketika buang air kecil tu kan, maksudnya ketika buang air kecil dalam keadaan yang buang angin, ia boleh mengelakkan didengari oleh orang ramai. Pendapat ini ada sokongannya oleh riwayat Abdul Razak dari Umar radhiyallahu an, dia berkata, al-baulu qa'iman ahsanu lid-dubur. Buang air kecil dengan posisi berdiri lebih boleh menjaga dubur. Menjaga dubur tu maksudnya lebih ia mengelakkan daripada buang angin yang didengar, yang berbunyi ataupun didengar. Baik, seterusnya itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ada juga yang menyatakan alasannya berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad, bahawasanya bangsa Arab biasa buang air kecil dengan cara seperti itu untuk terapi sakit lutut. Jadi, kenapa tak duduk sebab sakit lutut? Kita kalau sakit lutut boleh menyangkung. Kita kalau sakit lutut pergi rumah orang tiba-tiba jamban kan yang duduk, yang menyangkung tu kan, rasanya apa? Ya Allah, lutut aku dah lah sakit. Lepas tu nak buang air kecil ni nak kena nyangkung. Kita akan keluar balik. Tak ada jamban duduk ke? Kita gitu kan. Ada cik kat bilik saya. Masuklah bilik. Macam gitu. Okay, jamban lama kan. Biasanya yang dekat toilet kan. Maaf, yang dekat dapur. Yang dekat dapur dia jamban nyangkung. Yang menyangkung. Dekat bilik dia duduk. Rumah lama-lama macam gitulah kan. Tapi ada orang dia lebih prefer jamban yang menyangkung tu. Actually saya lebih prefer yang menyangkung. Maaf cakap saya lebih prefer yang menyangkung. Lebih mudah. Lebih mudah nak buat bisnes. Kalau lutut tak sakit lah. Kalau lutut tak sakit. Kalau orang yang lutut sakit memanglah dia tak mudah bahkan menyukarkan untuk dia. Kan? Itu kata tak duduk lama lah. Asal dah keluar, alhamdulillah. Lepas tu istinja pun keluar. Tapi kalau duduk tu berlama-lamaan. Macam gitu. Jadi di sini dia kata kebiasaannya. Kalau orang budaya orang Arab, bagi saya bukan budaya orang Arab lah, budaya kita pun sama juga. Jika dia tu sakit lutut kan. Dari mana? Dah lupa ni. Bahawasanya bangsa Arab biasa buang air kecil dengan cara seperti itu untuk terapi sakit lutut. Jadi dia sakit lutut. Bila dia sakit lutut, dia akan buang air kecil dalam keadaan yang berdiri. Biasanya begitu. Mungkin saja. Kenapa Nabi buat begitu? Kerana Nabi sedang mengalami sakit itu. Mungkin dia kata. Okay, mungkin Nabi sedang sakit lutut. Jadi Nabi buang air kecil dalam keadaan yang berdiri. Al-Hakim dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, "Innama bala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman li jurhin kana fi ma'bidhihi." Jadi ada hadis yang sebutkan begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil dengan posisi berdiri kerana sedang mengalami luka pada bahagian dalam lututnya. Tapi hadis ini daif. Saya tak baca perenggan yang berikutnya sebab saya nak cepat. Hadis ini daif.
Bila hadis itu dhaif, kita tak dapat jadikan ia sebagai hujjah. Okey, kita dapat jadikan ia sebagai pendalilan untuk menguatkan kenapa Nabi kencing berdiri pada waktu itu. Kerana hujahnya tak kuat. Hadisnya dhaif. Okey, tak boleh dijadikan sebagai sandaran hadisnya dhaif. Alasan yang lebih kuat, sila lihat pada perenggan yang ke 1, 2, 3 daripada bawah. 1, 2, 3 daripada bawah. 1, 2, 3. Alasan yang lebih kuat adalah Rasulullah SAW melakukan perbuatan tersebut, iaitu buang air kecil dengan posisi berdiri untuk menjelaskan bolehnya buang air kecil dengan posisi seperti itu. Hanya saja yang lebih dominan dilakukan beliau saat buang air kecil adalah dengan posisi duduk. Wallahu a'lam. Jadi kita lihat begini. Buang air kecil dalam keadaan yang berdiri tak salah. Boleh saja kerana Nabi SAW pernah melakukannya. Tetapi kebiasaannya dalam banyak situasi Nabi duduk. Sebab itu dia kata yang lebih dominan. Yang lebih dominan iaitu yang lebih banyak Nabi lakukan saat buang air kecil ialah ketika dalam situasi duduk. Okay, wallahu a'lam. Baik, kita balik pada hadis. Tadi pada bab yang ke-60, kita ada baca satu hadis kan yang mana Aisyah kata. Aisyah kata apa? Bila turun Al-Quran, Nabi dah tak buang air kecil dalam keadaan berdiri. Okey, Aisyah ada sebut begitu. Sebab itu ada di kalangan para ulama kata hukum buang air kecil dalam keadaan yang berdiri itu dihapuskan. Kerana mereka berpegang dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang kata ma bala qa'iman mundu unzila alaihi al-Quran. Beliau tidak pernah buang air kecil dengan posisi berdiri sejak diturunkannya Al-Quran kepada beliau. Kemudian kita ada hadis yang lain di sini daripada Aisyah. Dia kata begini, man haddathakum annahu kana yabulu qa'iman fala tusaddiqu. Dia kata siapa yang kata Nabi buang air kecil dalam keadaan yang berdiri, jangan percaya. Ini kata Aisyah. Makana yabulu illa qa'idan. Sebab Nabi tidak pernah buang air kecil kecuali dalam keadaan yang duduk. Baik, pendapat yang benar, hukum dibolehkannya buang air kecil dengan posisi berdiri tidak dihapuskan. Okey, tak dihapuskan walaupun ada dua kenyataan daripada Aisyah itu tadi. Adapun sebagai jawapan atas hadis Aisyah tersebut, dapat dipastikan ucapan Ummul Mukminin ini hanya berdasarkan ilmu yang dia ketahui, sehingga dapat diertikan bahawa hal itu terkait dengan apa, iaitu dengan buang air yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan di dalam rumah sahaja. Sementara buang hajat yang terjadi di luar rumah, Aisyah tidak pernah menyaksikannya. Jadi di sini kita lihat apa yang Aisyah sebutkan itu tadi kerana dia melihat situasi yang ada dalam rumah ataupun ketika Nabi duduk dengan dia. Okey? Tetapi bila Nabi pergi musafir, bila Nabi pergi duduk dengan sahabat, adakah Aisyah ada? Aisyah tak ada. Sekarang ni Huzaifah menyaksikan dengan mata kepala dia. Adakah kita nak kata Huzaifah bohong? Sebab tadi Aisyah kata apa? Fala saddiquhu. Kalau ada orang kata Nabi buang air dalam keadaan yang berdiri itu tadi, jangan percaya. Tapi takkan Huzaifah nak bohong? Sedangkan hadis ini adalah hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis-hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kena ingat ya, hadis statusnya tinggi kesahihannya. Berbanding daripada kitab-kitab yang lain. Sebab itu para ulama kata apa? Kitab Imam Al-Bukhari ni kitab yang lebih sahih setelah Al-Quranul Karim. Jadi kita nak kata, takkanlah Huzaifah bohong. Kita kata gitu. So, untuk menggabungkan hadis ini dengan kefahaman yang benar, saya tutup ya, saya tak bagi sampai habis ya sekarang. Kita faham begini. Apa yang Aisyah sebutkan itu tadi ialah tentang situasi Nabi ketika Nabi berada bersama dengan Aisyah ketika berada dalam rumah. Okey, itu yang Aisyah saksikan. Tapi Aisyah dia tak lihat apa yang berlaku di luar rumah ketika Nabi bersama dengan para sahabat. Okay, ketika Nabi sedang mengendalikan urusan pentadbiran dan sebagainya.
Jadi yang menyaksikan situasi di luar rumah itu siapa tadi? Huzaifah. Maka kita lihat ada dua situasi. Kedua-dua situasi ini kuat. Satu, situasinya Nabi SAW pernah buang air kecil dalam keadaan yang berdiri. Nabi juga buang air kecil dalam keadaan yang duduk. Kita mengambil pendapat tadi kata apa? Namun yang lebih dominan, yang lebih banyak Nabi lakukan ialah ketika duduk. Okey, jadi kita nak duduk ke diri? Duduk. Kita memang duduk lah ya, kita tak diri. Kita tak diri ya, kita memang duduk. Ini apply pada kaum lelaki lah kan, kaum lelaki yang menonton, yang mendengarkan apa yang sedang kita bincangkan ini. So kita orang perempuan memang tak adalah nak berdiri dirinya kan. Jadi bagi orang lelaki yang terbaik untuk mereka itu ialah duduk. Okey, kalau betul-betul tak ada, tak tertahan ke apa, berdirilah. Berdirilah kalau rasa begitu untuk mereka. Okey, wallahu a'lam bissawab. Itu saja perbincangan kita daripada bab yang ke-60 hingga bab yang ke-62. Terima kasih ya sudi duduk dengar, beri perhatian. Takut kan ngantuk tersengguk-sengguk. Alhamdulillah, cuti punya pasal ya. Ya. Apa dia? Okey. Ya, ada permintaan untuk kita baca Al-Fatihah lah di situ. Jadi mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah ini dia memberikan keringanan azab kubur kepada Hajah Latifah binti Haji Abdul Latif, adik bungsu juga Haji Husin Ahmad bin Haji Abdul Sattar yang meninggal pada 11 Disember 2022 tahun lepas. Yang tadi Hajah Latifah, almarhumah Hajah Latifah baru meninggal dunia semalam. Baru meninggal dunia semalam? Hari ini? Oh, hari ini. Okay, sahabat Cik ni ya. Baik, mudah-mudahan dengan atas niat ini, niat yang baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati jenazah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kasih sayangnya, rahmatnya kepada kedua-duanya. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, baik, itu sahaja perbincangan kita, permintaan kita pada pagi ini. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.